Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak cikgu tahun 5 UTM dan juga 5 USM Okey, pada hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu JIRIM. Okey, buka muka surat 177 buku teks tajuk JIRIM. Okey, dia ada pantun sikit kat sini, kita baca sikit Bersukaria dengan rakan, bermandi-manda di kolam Pak Karim. Wahai rakan, sila nyatakan, apakah 3 keadaan jirim? Okey, kita akan belajar ni 3 keadaan jirim. Okey, pantun kedua. Pelampung terapung berisi udara, guna bergilir dengan rakan. Ciri jirim tidak serupa. Cubalah rakan, tolong ceritakan. Okey, kita nak tahu juga ciri jirim Awan mendung pada petang hari, bau petanda hari hendak hujan. Jirim berubah tanpa disedari. Bolehkah rakan bantu terangkan? Okey, jirim pun akan berubah bentuk Okey, kita akan belajar benda-benda ni pada hari ini. Okey, pepejal, cecair dan gas. Jirim wujud di sekeliling kita. Jirim ialah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Apa itu jirim? Okey, secara istilahnya maksud dia jirim ialah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, semua benda yang ada jisim, dan semua jisim ni dalam bahasa biasa kita panggil dia berat Semua benda yang ada jisim dan semua benda yang memenuhi ruang kita panggil dia adalah jirim. Semua benda, tak kira lah benda tu hidup ke, benda bukan hidup ke, kita panggil jirim. Benda-benda yang kita boleh nampak, kita boleh lihat, kita boleh rasa. Ada benda yang tak boleh nampak pun, contohnya udara, kita tak nampak dia tapi kita boleh rasa. Contoh angin kena kat muka kita, kita boleh rasa kan. Okey, ini juga kita panggil sebagai jirim. Secara asasnya jirim tu adalah semua benda di sekeliling kita, kecuali benda-benda yang alam lain lah. Okey, semua benda di sekeliling kita di bumi ni adalah jirim. Tapi dari segi sainsnya, jirim ialah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Semua hidupan dan bukan hidupan terdiri daripada jirim. Semua benda lah, benda hidup, benda tak hidup, semua benda di bumi ini, di sekitar kita ni adalah jirim. Apakah keadaan jirim yang wujud di persekitaran kita? Mari perhatikan situasi di bawah sebagai contoh. Okay, jirim ni ada 3 keadaan Contoh pertama, tengok gambar ni, pasir pasir, kamu boleh pegang pasir, rasa pasir, benda-benda lain lah, semua benda yang kamu boleh pegang. Pasir ialah jirim dalam keadaan pejal. Benda yang pejal, pasir, kerusi, meja, batu, itu semua adalah jirim dalam keadaan berpejal. Okay. Air laut ialah jirim dalam keadaan cecair. Okey, air laut ialah jirim dalam keadaan cecair. Air laut, air sirap, semua benda yang cair kita namakan jirim dalam keadaan cecair. Angin, okey, angin ialah jirim dalam keadaan gas. Angin, udara, semua benda yang kamu tahu lah, itu adalah jirim dalam keadaan gas. Okey, sekarang kita dah tahu jirim ada 3. Terdapat 3 keadaan jirim di pantai ini, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Okey, di sekeliling kita jirim ada dalam 3 keadaan: pepejal, cecair dan gas. Okey, pegang satu benda kat sekeliling awak, pensel contohnya. Itu adalah jirim dalam keadaan apa? Pensel adalah jirim dalam keadaan pepejal. Okey, air minuman yang kamu minum tu ialah jirim dalam keadaan cecair. Udara yang kamu sedut dan udara yang kamu hembuskan ni ialah jirim dalam keadaan gas. Okey. Okey, cikgu nak kamu buat ni keadaan jirim ni, kamu perhatikan barang di sekitar kamu, pensel ke, pemadam ke, periuk ke, apa-apalah yang ada dekat sekeliling kamu. Buat dalam satu muka surat. Buat 3 buatkan bentuk jadual pengelasan macam ni. Tulis keadaan jirim, bahagi 3, pepejal, cecair dan gas. Cikgu nak contoh lain. Apa barang-barang di sekitar awak? Apakah objek-objek di sekitar awak yang kamu boleh kelaskan kepada pepejal, cecair dan juga gas? Okey, jadi kita buat.
Okey, tadi cikgu dah ajar jirim tu terbagi pada 3 keadaan: pepejal, cecair ataupun gas. Okey. Pepejal, cecair dan gas ni dia ada sifat-sifat dia masing-masing. Ada sifat dia maksudnya pepejal sifat dia sama dengan cecair, ada yang sifatnya sama dengan gas, tapi ada yang sifat pepejal ni tak ada pada cecair dan tak ada pada gas. Macam tu juga dengan sebaliknya. Okey. Untuk terangkan ni kita sepatutnya buat eksperimen. Okey, tapi tak apa, cikgu terangkan yang bawahan dulu. Okey, kesimpulan kat sini muka surat 183. Apakah sifat pepejal, cecair dan gas? Okey, pepejal mempunyai bentuk, jisim dan isi padu yang tetap. Pepejal juga memenuhi ruang. Cecair mempunyai jisim dan isi padu yang tetap. Cecair juga mempunyai ruang tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Okey, sekarang kita dah pada segi bentuk dulu. Bentuk tadi dia kata pepejal ada bentuk, cecair dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Okey. Gas tidak mempunyai bentuk dan isi padu yang tetap tetapi jisimnya adalah tetap. Gas memenuhi ruang. Okay. Gas tidak mempunyai bentuk yang tetap. Sama macam gas, sama macam cecair. Okey, sekarang cikgu nak bincang dari segi bentuk. Okey. Okey, dari segi bentuk, pepejal ni bentuk dia adalah tetap. Bentuk dia tetap. Contoh pepejal apa? Guli kan. Okey, sebiji guli ni semalam bentuk dia sfera, betul? Hari ni kamu tengok guli tu bentuk dia sfera lagi. Besok bentuk dia pun masih sfera. Kecuali kalau kamu ketuk dia, kamu pecahkan dia, bentuk dia berubah. Tu maksudnya bentuk dia tetap. Kamu tekan-tekan dengan jari kamu, guli tu bentuk dia tak berubah. Kan? Itu yang kita masukkan dengan bentuk dia adalah tetap. Bentuk tetap. Okey. Macam mana dengan cecair? Macam mana dengan bentuk cecair? Okay. Bentuk cecair contohnya air sirap. Apa bentuk air sirap kat rumah awak? Okey, bentuk air sirap kat rumah saya cikgu, bentuk dia mengikut bentuk gelas dekat rumah saya ni. Gelas kat rumah saya bentuk dia macam ni contohnya. Jadi air sirap kamu pun tuangkan air sirap. Kamu tuang air sirap, bentuk dia pun macam ni lah. Okey. Lepas tu kamu ambil air sirap yang sama, kamu pindahkan ke bentuk yang lain. Cawan kamu macam ni pula. Kan? Cawan mahal. Okey, masuk sini dia pun bentuk macam ni macam ada macam ni sikit. Okey. Okey, macam mana pula dengan gas? Okey, gas ni pun contohnya gas kan. Gas ni ada bentuk tak? Contohnya gas yang kamu sedut hari ni, apa bentuk dia? Okey, gas yang masuk dalam badan kamu, masuk dalam paru-paru kamu akan mengikut bentuk paru-paru kamu. Dia akan memenuhi ruang paru-paru kita. Dia akan ikut bentuk paru-paru kita. Paru-paru awak kan? Okey. Kalau gas dalam belon helium, belon yang terbang tu, kan? Ataupun belon yang kita tiup tu pun bentuk dia macam ni kan? Okey. Kenapa bentuk dia bulat? Bentuk dia bulat sebab dia ikut bentuk bekas dia. Kalau belon kamu bentuk dia bentuk bintang, kata ni belon bentuk bintang, apakah bentuk gas tu? Bentuk gas akan mengikut bentuk bekas dia, iaitu bentuk bintang. Jadi kita katakan gas ni dia pun tidak mempunyai bentuk tetap ataupun bentuk tidak tetap. Dia pun mengikut bentuk bekas. Okey. Okey, tadi cikgu dah terangkan dari segi bentuk. Okey, sekarang kita baca seterusnya. Wajah tadi mempunyai bentuk jisim. Okey, jisim. Jisim ni adalah bahasa mudah dia ialah, bahasa yang kita gunakan ialah berat lah. Dalam bahasa sains kita sebut sebagai jisim. Yang lebih tepat ialah jisim. Jadi dari segi jisim, pepejal, cecair dan gas, ketiga-tiganya mempunyai jisim. Senang. Maknanya kalau kita timbang pepejal, ada jisim. Kalau kita timbang cecair pun ada jisim. Kalau kita timbang gas pun ada jisim. Contoh gas lah. Contohnya gas memasak. Gas memasak kat rumah awak, gas Shell, tong gas tu kan, Shell ataupun Petronas tu, kita boleh dia tulis kat situ berapa kilo. Kalau tulis contohnya berapa kilo, itu adalah jisim gas dalam tu. Ataupun kata kalau kamu nak timbang tong gas tu, kamu timbang tong gas tu, lepas dah timbang, kamu kena tolak jisim
tong tu sendiri. Jadi kamu dapatlah jisim gas di dalamnya. Jadi kita sebutkan gas ni sebagai mempunyai jisim ataupun mempunyai jisim yang tetap. Okey, jisim ni senang okey. Okey, sekarang daripada segi jisim. Okey, kalau jisim tadi kita kata pepejal mempunyai jisim. Mempunyai jisim atau kita boleh tulis jisim yang tetap. Jisim ni tak berubah-ubah jisim. Okey, jisim tetap. Maksudnya dia ada jisim. Okey, tadi kita dah bincangkan tentang bentuk, tentang jisim. Sekarang ni kita nak bandingkan dari segi isi padu. Okey, kalau pepejal mempunyai isi padu yang tetap. Isi padu dia tetap. Cecair pula dia mempunyai isi padu yang tetap juga. Isi padu cecair pun tetap. Okey, gas dia isi padu dia, gas isi padu dia lain. Isi padu dia tidak tetap Okey, gas isi padu tidak tetap. Pepejal isi padu tetap, cecair isi padu tetap, gas isi padu tidak tetap. Apa maksud dia? Okey, cikgu akan terangkan. Cikgu nak terangkan aspek isi padu tetap dan tidak tetap. Tadi cikgu cakap tadi isi padu pepejal adalah tetap. Isi padu pepejal adalah tetap. Isi padu tetap. Isi padu cecair juga adalah tetap. Isi padu tetap. Isi padu gas juga isi padu gas pula tidak tetap. Isi padu gas tidak tetap. Isi padu tidak tetap. Apa maksud isi padu tidak tetap? Isi padu tak tetap ni maksud dia kita boleh isi padu tidak tetap iaitu boleh dimampatkan. Bahasa mudah dia dimampatkan ni ialah dipadatkan. Okey, yang antara tiga-tiga ni yang hanya yang boleh dimampatkan hanyalah gas kerana isi padu dia tidak tetap. Apa maksud isi padu tetap? Apa maksud isi padu tidak tetap? Okey, cikgu kena terangkan dari segi lukisan Ini adalah gambar zarah, susunan zarah pada pepejal, susunan zarah pada cecair dan juga susunan zarah pada gas. Pernah dengar tak? Walaupun sebesar zarah. Maksudnya zarah ni adalah saiz yang paling kecil. Dekat dunia ni zarah ni adalah saiz yang paling kecil. Contohnya katakan kita ada sebiji guli kan. Okey. Guli ni dibina daripada zarah-zarah kecil yang berbentuk guli zarah-zarah kecil. Ni kita kena lukislah zarah yang macam ni lukis kat sini penuhkan Okey, ni guli. Okey. Zarah ni sangat kecil. Katakan kamu dah hancurkan sebiji guli, yang paling hancur tu pun itu hanyalah saiz debu. Itu belum lagi saiz zarah. Faham? Kamu kena kamu susahlah nak buat kalau kita gunakan tukur besi ke apa, memang kita tak boleh hancurkan sampai ke sebesar zarah. Kamu hanya nampak dia sebesar debu je. Dia masih lagi lebih hancur lagi sebesar zarah. Benda ni kamu tak nampak lah, sebab tu kita kena lukis sebesar Okey, susunan zarah-zarah yang berbentuk guli ni, cikgu gunakan contoh guli susunan dia adalah sangat padat susunan dia sangat padat, sangat dekat antara satu sama lain. Jadi itu yang kita namakan dia isi padu tetap. Kita tak boleh mampatkan dia. Cuba kamu ambil jari awak, kamu tekan ni, ambil jari awak, cuba kamu jadikan dia lebih kecil, padat-padatkan dia, boleh tak? Tak boleh, sebab isi padu dia dah tetap. Kecuali kalau paksa juga, kalau kamu ketuk dengan tukur besi, bentuk dia akan berubah, dia akan pecah lah. Itu maksud dia isi padu dia tetap. Itu yang kita maksudkan dengan isi padu tetap. Okey, ini pula susunan zarah pada cecair. Susunan zarah cecair ni dia jauh sikit antara satu sama lain. Dia dengan kawan-kawan dia jauh sikit je berbanding dia dengan kawan-kawan yang lain dalam cecair. Tapi kita masih tak boleh nak tapi isi padu dia masih tetap. Kita tak boleh nak mampatkan dia. Boleh tak kamu mampatkan air, katakan dalam satu bekas air awak ni, air awak dah penuh, boleh tak awak tolak air ni ke bawah sampai dia separuh tanpa memercikkan dia, jadikan dia kecil? Tak boleh Itu kerana apa? Kerana isi padu tetap.
susunan zarah-zarah dia dekat antara satu sama lain. Jadi dia jauh sikit daripada pepejar tapi masih dekat dan kita tak boleh nak mampatkan dia. Kalau boleh mampatkan, senang. Jual air pun senang. Kat kantin kan, katakan kantin tu kita jual air dalam bentuk kapsul je kecil. Buka je kapsul tu, air tu terus jadi sebanyak 1 gelas. Senang kan? Ataupun kamu nak bawa air ke apa, senang. Jual air tin dekat mesin air tin tu pun senang. Kita jual bekas air yang kecil je. Kita buka, air dia keluar banyak, melimpah-limpah. Itu masuk kalau boleh dimampatkan. Tapi cecair tidak boleh dimampatkan. Berbeza pula dengan gas. Gas ni susunan zarah dia dengan kawan-kawan ni dalam ni adalah jauh antara satu sama lain. Jadi kita isi padu dia kita panggil isi padu tidak tetap. Jadi maksud apa yang dimasukkan dengan isi padu tidak tetap tu, maksudnya kita boleh mampatkan dia. Okey, kita nak bagi contoh apa yang dimampatkan. Contoh yang mudah lah gas kat rumah awak tu, gas Shell ataupun Petronas tu kan. Shell, kalau kamu beli ni, baru beli, kamu buka pipe dia tu, dia akan bunyi kuat kan. Sebab dalam ni adalah gas-gas yang sedang dimampatkan. Kenapa kita mampatkan? Sebab gas ni kamu nak pakai lama. Kamu nak pakai, katakanlah kamu nak pakai 3-4 bulan. Jadi dia dah fill up, dia dah penuhkan gas ni dalam tong ni dengan gas yang banyak. Okey. Kalau gas tu katakan kamu dah guna lama, kamu buka pipe ni bunyi pun sebab dah tinggal sikit. Faham? Kerana dalam gas ni dah tak mampat dah. Yang awal-awal tadi telah dimampatkan. Contohnya tong gas oksigen. Pernah tengok tong gas oksigen yang dipakai oleh diver, penyelam-penyelam tu. Tong gas ni membolehkan dia menyelam selama 2 jam. Okey. Lama kan 2 jam. Okey, dia boleh menyelam selama 2 jam sebab apa? Sebab dalam ni gas oksigen telah dimampatkan kat dalam ni. Sebab kelebihan gas ni, sifat dia ialah isi padu dia tidak tetap. Okey, gas yang dalam Shell ni kamu boleh, bila kamu buka ni, katakan cikgu zoom kecil sikit nak terangkan ni sebab kamu takut tak faham. Okey, gas ni gas Shell awak. Shell. Okey, ini dalam keadaan dimampat. Bila kamu buka, dia pun katakan ni dalam ruang dapur awak, rumah dapur awak, kamu buka dia terus bergerak memenuhi rumah awak. Katakan gas awak bocor kan, dia pun duduk penuh satu bilik itulah, satu dapur tu. Sebab gas ni tadi telah dimampatkan. Bila dia keluar tadi, dia telah maksudnya isi padu dia tadi kecil besar ni, sekarang isi padu dia telah memenuhi satu bilik ni. Itu dimasukkan, itu keistimewaan gas. Isi padu dia tak tetap. Maksudnya gas ni daripada dia duduk jauh-jauh antara satu sama lain, kita boleh padatkan dia, masukkan, muatkan dalam Shell ni, dalam botol, dalam tong ni, dalam keadaan yang rapat. Itu maksud dia isi padu tidak tetap. Jadi kalau kamu biasa, kalau kamu ada tak yang asma tu, kalau yang asma tu pakai gas mulut tu kan, yang tekan tu kan, dalam ni semuanya adalah gas yang sedang dimampatkan. Sebenarnya dia sepatutnya gas ni kan duduk jauh antara satu sama lain, cikgu cakap tadi, dia telah dimampatkan. Jadi bila kamu tekan ni, berbuat dia keluar kan, sebab dia dalam keadaan yang dimampatkan. Faham? Tapi kalau pepejal pula, dia memang dah semula jadi, dia memang dah mampat. Dia memang dah, dia tak boleh nak mampat lagi. Kalau kamu paksa mampat lagi, dia akan terpecah. Contohnya apa-apa barang lah kat rumah kamu, contohnya pepejal sudu garfu, sudu besi kan, dia memang dalam tu memang dah mampat antara satu sama lain, zarah-zarah besi dalam tu. Kalau kamu padatkan juga dia akan patah. Sama juga dengan cecair. Kamu tak boleh jadikan cecair yang 1 gelas, kamu tak boleh mampatkan jadi setengah gelas. Tak boleh, dia akan melempah, dia tak boleh dipaksa, tak boleh dimampatkan, kerana isi padunya tetap. Okey, tapi gas berbeza. Okey, cikgu terangkan panjang lebar sikit yang ini. Okey, sekarang daripada segi isi padu, pepejal, isi padu dia, isi padu tetap. Cecair pun isi padu tetap. Tapi gas, isi padu
tidak tetap. Apa maksud isi padu tak tetap? Maksud dia boleh dimampatkan. Dimampatkan. Kamu kena tulis macam tu Isi padu tak tetap dalam kurungan boleh dimampatkan. Okey, sekarang cikgu nak terangkan dari segi memenuhi ruang Kalau pepejal memenuhi ruang, cecair memenuhi ruang, gas juga memenuhi ruang. Okey, sekarang cikgu nak terangkan. Cikgu nak ajar dari segi memenuhi ruang, sifat jirim memenuhi ruang. Okey, pepejal memenuhi ruang, pepejal memenuhi ruang. Okey. Macam mana pepejal? Contoh mudah pepejal memenuhi ruang. Okey. Contohnya kamu dan kawan kamu sedang beratur di kantin. Okey. Kamu sedang beratur di kantin. Okay, ini kedudukan kamu, ini kedudukan kawan kamu. Boleh tak kamu pergi dekat dia, masuk ruang dia, masuk dalam badan dia, masuk ruang dia, sebab dia ni ada ruang dia sendiri. Badan kamu ada ruang kamu sendiri kan. Boleh tak kawan kamu pergi kat kawan kamu, masuk ruang dia? Tak boleh, sebab kawan kamu memenuhi ruang dia, kamu juga memenuhi ruang dia. Tapi kamu boleh pergi sini, boleh. Kat tepi ni boleh lah. Sebab ni ruang kosong, ruang udara. Kamu boleh tolak udara ke tepi, tapi kamu tak boleh pergi ke ruang dia. Itu maksud dia setiap pepejal memenuhi ruang. Sama juga contohnya guli ni boleh tak guli ni masuk ke ruang dia? Tak boleh, sebab setiap pepejal memenuhi ruang masing-masing. Okay. Macam dengan cecair cecair. Nak cerita pasal cecair memenuhi ruang. Okay. Contoh kita ada botol kita ada botol, bentuk dia macam ginilah botol ni. Botol ni ada pemegang kat tepi. Cikgu saja reka sikit botol ni bentuk dia macam ni ni ada pemegang. Okey. Kamu tuang air ke dalam botol ni. Botol ni selagi kamu tuang, dia akan pergi penuh ruang bawah dulu ikut graviti Dia akan penuhi. Okey, lepas tu dia penuhkan sini pula. Dia penuhkan sampai dia penuhi semua ruang di dalam botol. Itu maksud dia memenuhi ruang. Pernah tak kamu tuang air dalam gelas kan? Dia tak penuhi ruang gelas tu. Katakan kamu dah tuang sampai level ni, kamu tuang, tapi bahagian sini dia tak ada, dia tak penuhkan kawasan sini. Dia penuhkan ini je. Pernah tak? Pernah jumpa tak? Tak pernah jumpa kan? Okey. Ini yang dimaksudkan dengan yang sepatutnya, yang biasa kita tengok pepejal air yang kita tuang tu akan memenuhi bekas ni. Itu yang kita maksudkan dengan cecair memenuhi ruang. Macam mana pula dengan gas memenuhi ruang? Okay, gas memenuhi ruang contohnya, contoh cikgu cakap tadi dekat dalam makmal sains, kita ada penunu Bunsen yang gas tu, kita buka gas ni kan. Gas ni tadi padat kat sini, kita buka, gas ni akan terus memenuhi ruang di dalam bilik ni. Kamu kat sini pun, kamu kat ujung ni, tiba-tiba terbau, ada gas lah, bau gas lah kat ujung sana, sebab gas ni telah memenuhi ruang. Gas sentiasa memenuhi ruang. Contohnya sekarang ni kamu bernafas kan, kamu pergi mana-mana pun dekat ruang kat rumah kamu, kamu boleh bernafas. Contohnya tulis saja, kamu boleh bernafas. Sebab apa? Setiap ruang dalam rumah kita telah dipenuhi oleh gas, sebab sifat gas ni memenuhi ruang. Dia akan sentiasa memenuhi kekosongan di dalam ruang. Ada tak ruang dalam kat rumah ni tidak diisi oleh gas? Ada. Sama ada. Kalau tak, yang tak boleh diisi oleh gas ialah contohnya ada perabot kat situ, tak adalah gas pergi. Ada kerusi kat sini kan, ada kerusi kat sini, tak adalah gas ni penuhi ruang kerusi ni. Katakan kat sini ada segelas air, gas ni tak adalah masuk dalam ni penuhi ruang dia. Kalau ditolak air ni, melimpahlah air ni. Jadi gas ni memenuhi ruang. Itu maksud yang secara mudahnya gas memenuhi yang secara mudahnya apa yang dikatakan memenuhi ruang. Sifat jirim yang takhir pada hari ini yang kita nak ajar, yang kita belajar tadi ialah memenuhi ruang. Adakah pepejal memenuhi ruang? Ya, pepejal memenuhi ruang. Adakah cecair memenuhi ruang? Ya, cecair memenuhi ruang. Adakah gas memenuhi ruang? Ya, gas memenuhi ruang.
Kalau gas tak memenuhi ruang, contohnya kamu bocorkan gas, janganlah buat kat rumah gas kat rumah tu kamu buka, dia tak memenuhi ruang, dia diam aja kat dalam tong gas tu. Kamu pun yang mak kamu kat ujung sana pun tak adalah tiba-tiba terbau-bau gas sebab kalau katakanlah gas tidak memenuhi ruang. Tapi gas memenuhi ruang, kamu buka aje tong gas tu punya pipe tu, dia akan terus memenuhi ruang dapur. Faham? Itu sifat dia memenuhi ruang. Cecair pula memenuhi ruang tu macam mana? Kalau kita tuang air tu, katakanlah kita tuang air pada satu bekas, dia akan terus memenuhi ruang bekas tu. Ikut bekas tu pepejal pun sama. Kata apa-apa pepejal, dia akan sentiasa memenuhi ruang diri dia. Faham